Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi syukur kita pada Allah Taala dapat lagi kita menyambung lagi perbincangan kita mengenai kitab Fatih Fadilatul Faraid. Jadi tidak harus kita i'tikad sifat maknawiyah yang 7, bukan sifat Tuhan. Yang dimaksud dengan maknawiyah di sini bukannya hal maknawiyah. Kena bezakan maknawiyah, istilah sebut saja maknawiyah. Dia ada kalanya maknawiyah merujuk kepada hal maknawiyah. Itu satu tu. Ada kalanya sebut saja maknawiyah merujuk kepada sifat ma'ani. Itu dah dua. Ada kalanya maknawiyah merujuk kepada samarat bagi sifat ma'ani. Itu kalau bagi ahli sunnah. Mu'tazilah pula maknawiyah merujuk kepada apa dia? Samarat bagi zat yang istiqaq masdarinya, iaitulah Allah Ta'ala itu qadirun. Allah Ta'ala itu berkuasa. Berkuasa itu ialah maknawiyah bagi zat Tuhan. Artinya macam mana? Allah Ta'ala itu berkuasa, yang mana berkuasa itu ialah samarat. Samarat bagi zat. Dengan maksud yang lainnya, Tuhan berkuasa dengan zat. Kita pula ahli sunnah mengatakan Tuhan itu berkuasa berkaitan dengan sifat kudrah. Jadi maknawiyah juga dipanggil. Bezanya ialah mansya'nya. Kita berkuasa dengan zat, berkuasa dengan sifat kudrat. Mu'tazilah berkuasa dengan zat. Tapi samaratnya sama. Cuma mansya', puncanya berbeza. Ini maknawiyah juga. Yang kedua tadi, maknawiyah dengan maksud ma'ani. Jadi, mutakaddimin asy'ariyah, mutakaddimin ilmuwan kalam, bila mereka mengisbatkan Tuhan itu dengan kudrah, Tuhan dengan apa itu semua, mengisbatkan sifat merujuk kepada maknawiyah, maknawiyah di situ ialah sifat ma'ani. Dinamakan sebagai maknawiyah juga. Kita jangan silap faham. Yang dibicarakan di sini, perkara yang jadi kufur tak kufur tadi tu, yang kalau kita nafikan dia maknawiyah jadi kufur, maknawiyah bermaksud samarat, itu jadi kufur. Kalau mereka yang menafikan Tuhan itu yang berkuasa atau samarat, berkuasa tadi itu berkuasa samarat, artinya natijah fungsi tadi. Kalau menafikan kufur secara otomatik, keluar daripada ahli millah, daripada Islam. Bukan kata sekadar Mu'tazilah saja, yang lain sekalipun. Jadi macam mana? Mereka yang menafikan samarat ini hukumnya kufur. Maknawiyah dengan maksud samarat. Bukan maknawiyah di sini merujuk kepada apa dia? Hal maknawiyah. Hal maknawiyah kita Asy'ariyah pun, apa nama yang rajih dalam Asy'ariyah pun menafikan perkara tersebut sebagai zat yang zaidah. Tak ada pun. Dia hanyalah, yang ada hanyalah amrun i'tibari, berdirinya kudrat pada zat, berdirinya iradah pada zat, berdirinya ilmu pada zat. Tu je, tak ada lebih daripada itu. Berselipar
Zaid berselipa, yang ada ialah Zaid, yang ada hanyalah selipa. Berselipa itu amrun i'tibari, iaitulah adanya selipa pada Zaid. Tu je amrun i'tibari. Kemerahan, merah, kemerahan bunga. Artinya adanya bunga, adanya merah. Lalu adanya bunga kepada merah, adanya merah pada bunga itu dinamakan sebagai apa dia? Kemerahan. Tu je, tak ada lebih pun. Ini mereka yang menafikan akan hal. Jadi kemerahan itu hanyalah amr i'tibari je. Apa itu kemerahan? Keberadaan merah pada bunga. Apa itu? Keadaan Tuhan itu kekuasaan, berkuasa. Adanya sifat berkuasa. Artinya macam mana? Menurut mereka yang ada hanyalah sifat berkuasa pada zat tu je. Keadaan berkuasa, keadaan mempunyai sifat berkuasa, itu hanyalah amrun i'tibari saja. Ini mereka yang menafikan akan ahwal, kita akan bincangkan nanti. Jadi yang menjadi kufur itu ialah mereka yang menafikan maknawiyah dengan maksud samarat. Maknawiyah yang bermaksud apa dia? Fungsi bagi natijah bagi Tuhan itu bersifat ma'ani. Iaitulah yang berkuasa, yang mengendaki, yang melihat dan sebagainya. Itulah jadi kufur. Sebagian ulama pula mentakwilkan yang dimasukkan jadi kufur seandainya mereka menafikan dalam masa yang sama mengisbatkan lawanannya. Mengisbatkan lawanannya. Contohnya macam mana? Mereka mengatakan iaitulah Tuhan itu lemah, yang lemah. Itu jadi kufur. Itu ihtimal yang kedua. InsyaAllah kita bincang pada masa yang akan datang. Lalu kata pengarang lagi. Atau sifat kesempurnaan yang wajib. Betul atau sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui atas jalan tafsir 20 sifat jua. Inilah kaul yang masyhur. Jadi kaul yang masyhur ialah 20 kita mengetahui akan sifat tersebut secara tafsir, iaitulah dalil nakli dan juga dalil akli. Ni kaul yang masyhur, bukan kaul yang rajih. Kaul yang masyhur. Bahkan dibawakan juga oleh Imam Sanusi. Dan sebenarnya kita sekarang ni sebenarnya rentetan, lanjutan daripada lakaran Imam Sanusi. Tapi jangan silap faham yang membawa kepada empat perbincangan tu sifat nafsiyah, apa lagi? Salbiyah, ma'ani, maknawiyah, bukan dimulai oleh Imam Sanusi. Pembagian empat ni bukan dimulai oleh Imam Sanusi. Sebenarnya sebelum Imam Sanusi pun dah ada dah pembagian empat ni. Cuma Imam Sanusi memilih pembagian sifat 20 dengan cara yang empat. Tapi yang Imam Sanusi rajihkan apa dia? 3. Menafikan akan ahwal. Namun Imam Sanusi bawakan juga sekadar apa dia? Kaul yang masyhur perbincangan dia. Kenapa? Kerana banyak kelebihan dibawakan akan hal maknawiyah. Antaranya macam mana? Untuk nak fahamkan perkaitan antara sifat ma'ani dan juga zat. Itu kelebihan dia. Antaranya macam mana? Untuk menolak pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah mengatakan Tuhan itu tidak bersifat. Kena fahamkan mengenai hal maknawiyah. Walaupun kita fahamkan hal maknawiyah itu dari sudut apa dia? Amrun i'tibari. Bila sebut saja pada amrun i'tibari ataupun dinamakan sebagai samarah sifat yang pada perkara yang lain, ianya dapat memahamkan pengisbatan sifat ma'ani bagi ketuhanan. InsyaAllah bicara pada masa yang akan datang. Lalu kata pengarang, inilah 13 atau 20 sifat. 13 ataupun 20. 13, 20 ini bukannya khilaf antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Bukan. Ianya masih lagi khilaf dalam Asy'ariyah sendiri.
tak sangkut kaut, dia tak sangkut kait pun dengan Mu'tazil, dengan golongan apa, dengan aliran Maturidiyah. Tak. Jadi ada yang mendakwa 13 ialah Asy'ariyah, 20 Maturidiyah. Salah ni dia punya pembagian ni. Tak tepat. Yang tepatnya macam mana? 13 ataupun 20 ataupun 12 sebenarnya masih lagi dalam perbincangan khilaf Asy'ariyah, iaitulah mereka yang mengisbatkan hal dan mereka yang menafikan hal. Yang mengisbatkan hal ialah Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani dan juga Imam Haramain. Bezanya macam mana? Imam Haramain pada peringkat permulaan dia mengisbatkan hal, namun sebelum akhir hayatnya dia berubah kepada hal itulah hanyalah amrun i'tibari. Dia berubah. Berbeza dengan Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Yang mana Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani dia kekal sampailah akhirnya dia masih lagi mengisbatkan akan hal. Konsep hal dimulai oleh apa dia? Abu Hashim Al-Jabai Al-Mu'tazili. Itu yang mula-mula sekali membicarakan tentang apa dia? Hal. Itulah daripada golongan Mu'tazilah. Bukan semua Mu'tazilah, tidak. Bukan semua Mu'tazilah yang mengisbatkan hal. Bahkan Abu Hashim Al-Mu'tazili dia punya perbincangan hal juga berbeza dengan ahli sunnah kita, beza sedikit. Itu dia. Jadi mereka yang mengisbatkan hal jadi 20. Kalau melibatkan Maturidiyah 21. Itulah apa dia? Takwin. 21. Kalau mengisbatkan ahwal 22 lah. Kaunuhu apa dia? Kaunuhu mukawinan. Macam mana diorang kata 13 ini ialah Asy'ariyah Maturidiyah? Kalau melibatkan Maturidiyah bukannya 20, 21, bukan 21, 22. Itu kan. Adalah maknanya ada tercatat dalam beberapa kitab Jawi itu mungkin ihtimal kekeliruan berlaku di situ. Jadi inilah 13 atau 20 sifat. Pertama wujud. Jadi sifat salbiah, sifat nafsiyah. Pertama wujud, sifat nafsiyah. Erti ada Allah Ta'ala dan dikendaki dengan ada ini ialah ada yang zati. Bermakna ada Allah ini sendiri. Ada sendiri-sendiri, tidak menjadikan dia oleh yang lainnya, dan adanya pula tidak berubah. Tidak mati, tidak hilang, tidak binasa, bahkan kekal selama-lamanya. Ini maksud apa dia? Wujud zati. Wujud zati itulah maksudnya, iaitulah sendiri-diri, tidak terkait yang lain, bukannya dijadikan daripada yang lain, tidak terkait dengan ketiadaan, tidak terkait dengan perubahan, tidak mati, tidak hilang, tidak binasa, bahkan kekal selama-lama, dan ada pada sedia kala dan tidak menerima Allah oleh takdak sekali-kali. Artinya wujud yang zati itu ialah wujud yang tidak terkait dengan adam, wujud yang tidak terkait dengan ketiadaan. Itu wujud zati, wujud yang mutlak. Wujud kita wujud tak? Wujud, tapi wujud kita ni tak qawam. Wujud kita ni tak qawam. Yang mengkawamkan, yang mengekalkan keberadaan kita, kewujudan kita ini ialah wujud tu, wujud Tuhan. Bila Tuhan tu tak wujud, kita tak wujud. Ibarat begitu. Wujud kita ini bertampung kepada wujudnya tu, wujudnya Tuhan. Wah, itu yang dibicarakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wujud kita ni, dia akan melihat ni bicara ini melihat kepada qawam sana. Tu qiyam ta'ala binafsi sana. Wujud Allah wujud binafsihi. Wujud kita wujud wujud kita wujud biwujudi ghairihi. Wujud kita dengan kewujudan sesuatu yang lain, itulah kewujudan Allah Ta'ala. Jadi bila sebut saja wujud zati, itulah wujud binafsihi, itulah itu wujud yang zati. Kalau wujud zati di sana, maka wujud kita ini bukanlah yang zati sebenarnya. Wujud kita inilah hanya wujud yang menumpang, wujud yang terkait,
wujud bayang, wujud yang di bawah naungan, wujud yang sebagai lanjutan, bukan wujud yang asal. Ini bicara apa dia? Termasuk dalam pembincangan wahdatul wujud ini. Dia sebagai wahdatul wujud juga. Pada bila? Pada istilah wujud binafsihi, wujud biwujudi ghairihi. Ada juga wahdatul wujud bicara ketika bila? Ketika bicara wahdaniyah. Ada juga wahdatul wujud dibicara pada bila? Pada wujud, pada perbincangan Qiyamu ta'ala binafsi. Itu beberapa term-term yang membicarakan tentang wahdatul wujud. Bukan semata-mata pada lafaz wujud saja. Bahkan pada bicara wahdaniyah, bicara Qiyamu ta'ala binafsi. Tak apalah, itu selingan je tuan. Wujud ialah sifat yang subutiyah, tetap, yang menunjuk atas diri zat. Itu dinamakan sebagai sifat wujud. Wujud yang subut, yang tetap, yang nafsiyah, menunjuk pada diri. Itu nafsiyah, menunjuk pada diri. Tiada yang lebih lain atas zatnya. Dia bukan sesuatu yang zaidah. Ni saya ringkas-ringkas tuan-tuan. Tak nak bicara wujud ni, panjang. Dia bukannya sesuatu yang zaidah, yang lebih. Tak seperti ma'ani. Sifat ma'ani sesuatu yang lebih. Tiada ia lain atas zatnya. Tiadalah ia lebih ataupun zaidah atas zatnya. Apa maksud zaidah di sini? Iaitulah berbeza. Zaidah. Dan memada akan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahawasanya wujud sama ada wujud yang qadim ataupun wujud yang hadis, makhluklah. Wujud itu ialah ain zat. Wujud itu ialah diri zat. Maksudnya macam mana? Di luaran ini itulah dia wujud. Tak boleh dibezakan. Ni lah wujudnya ni. Ni lah zat, ni lah wujudnya. Ni lah dia. Kat mana? Ada tak? Ada ni. Ni dah lah. Itulah diri zatnya di luarnya. Itulah diri zatnya mana? Di luar. Maksudnya macam mana? Di luar ini itulah diri zatnya. Di kharij, pada diri sebenar-benar diri, itulah wujud, itulah zatnya. Itu yang bicara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia bukan sesuatu yang lebihan, sama ada di luaran ataupun di pemikiran. Di luaran tak boleh dibezakan antara wujud dan juga zat. Tak ada itulah wujud, itulah ada, itulah cawan, itulah wujud, itulah cawan. Begitu juga dalam pemikiran, itulah dia. Dia tidak ada zaidah. Zaidah macam mana? Suatu tambahan. Tambah macam mana? Dapat dibezakan. Kalau di luaran dapat dibezakan. Kalau di pemikiran dapat dibezakan. Tapi wujud itu ain zat, di luaran dan juga di pikiran. Itu yang asal bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ajar, faham tak saya cakap ni ajar? Ni, cawan ni ada tak? Boleh tak kita bezakan kat luar ni antara ada dan juga cawan? Zat cawan tu boleh bezakan tak? Boleh bezakan tak? Oh, saya bagi 1000 kalau dapat bezakan tu.
Inilah ada tak? Ada lah tu mana? Tu cawan tu ada tak? Ada. Mana ada tu? Itu yang dinamakan sebagai apa dia? Diri zat. Ada itu ialah diri zat. Kau tanya tadi ada ke tak? Ni nampak ni. Mana? Itu tu. Tu lah ada lah tu. Itu dinamakan sebagai diri zat. Wujud ialah ain zat. Jadi kita faham wujud ialah ain zat ni. Yang baru, benda baru. Jadi kita faham mengenai ketuhanan. Jadi diri Tuhan itulah ialah ada itulah diri Tuhan. Itu pertama. Kalau nak faham. Dia tak dapat dibezakan pada khariji, pada luarannya. Namun sebahagian daripada ashab Asy'ariyah, mereka mengekalkan kenyataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dikekalkan. Begitulah kita lihat ashab Asy'ariyah yang cenderung pada kesufian, bicarakan tentang sufi, mereka kekalkan perbincangan tersebut. Kekalkan. Inilah pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebahagian daripada ashab pula, mereka mentakwilkan. Mereka mentakwilkan kenyataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lalu mereka mengatakan maksud Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wujud itu ialah diri zat, ialah merujuk pada khariji, merujuk pada di luaran. Maknanya di luar ni tak dapat bezakan antara wujud dan juga diri cawan tadi. Tak dapat bezakan di luaran. Namun di akal kita, di fikiran kita, kita dapat bezakan antara zat cawan dan juga diri ada. Adanya cawan, ada itu merupakan perkara yang berbeza dalam pemikiran kita, antara ada dan juga antara zat cawan. Di akal kita dapat dibezakan. Jadi sebagai ashab Asy'ariyah mengatakan maksud Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wujud itu ialah diri zat, merujuk pada kharij, bukan merujuk kepada zihin. Sedangkan di zihin adanya zaedah, adanya apa dia? Zaedah artinya dapat dibezakan apa itu zat cawan, apa itu ada cawan. Ada itu ialah kefahaman yang berbeza daripada zat cawan. Artinya ada zaedah di pemikiran. Betul. Apabila ada zaedah di pemikiran, maka mereka mengatakan wujud itu ialah suatu zaedah pada pemikiran. Bila suatu zaedah pada pemikiran, maka wujud itu amrun i'tibari. Bila kata wujud itu amrun i'tibari, maka wujud itu ialah sifat nafsiyah. Sifat. Dia bukan diri zat. Jelas. Dia sifat. Sifat betul lah sifat. Dia bukan zat. Dia adalah sifat. Amrun i'tibari. Namun kalau pandangan yang asal, yang mengekalkan pandangan asal Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wujud itu ialah diri zat, maka wujud itu bukan sifat. Bukan sifat. Jadi 13 ke 12, 12 sifat ketuhanan. Tolak wujud. Wujud bukan sifat. Ia adalah diri zat. Jelas tuan. Ada soalan Ustaz? Dia bukannya sifat. Jadi 12 sajalah sifat Tuhan, bukan 13. Apabila mereka mengekalkan wujud itu, mengekalkan pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wujud itu ialah diri zat. Namun dinamakan sebagai sifat hanyalah talafuz saja. Sekadar lafaz, sekadar penamaan, sekadar sebutan. Apa itu? Allah itu maujud. Jadi sifat pada penamaan, sifat pada sebutan. Tuhan itu maujud. Dah saja. Bukannya sifat yang hakiki. Kerana wujud itu adalah diri zat. Jelas itu tuan. Itu mereka ashab yang mengekalkan. Yang mengekalkan bahawasanya nafsiyah itu ialah diri, wujud itu ialah diri zat. Mereka yang mentakwilkan, menafsirkan seperti apa dia? Seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, seperti
Imam Muhakkik apa dia? Sa'duddin At-Taftazani. Mereka menakwilkan kenyataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kalau kita mengekalkan pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, maka wujud itu bukan sifat. Secara hakiki ianya hanyalah penamaan ataupun lafaz ataupun majazi saja sebagai sebutan. Lalu kita katakan Allah itu ada, Allah itu maujud. Dah lah. Dan tidak wajib atas mukallaf mengetahui bahawa wujud itu ain zatnya ataupun lain daripada zatnya, kerana ia setengah daripada yang payah pada bicara ini, perkara yang ghawamid, perkara yang dalam-dalam, perkara yang daqa'iq, yang halus-halus. Memang bersepah lah tepung kalau kau masuk, ibarat begitulah. Memang bersepah lah, berkeceramuk jadinya. Jadi apabila Tuhan itu wajib ada, maka lawannya dan mustahil lawannya iaitu tak ada. Mustahil lah Adam. Ada lawannya tak ada. Ini yang selalu duk peli-peli ni, geng-geng Wahab ni, Pak Wahab ni. Sebut dia peli gitu. Dah ada lah, kenapa nak bicara tentang tak ada? Dah ada lah, kenapa bicara tentang tak ada? Lalas kita lihat dalam apa dia. Dalam surah Al-Ikhlas, geng-geng musyrikin ataupun sebagian mengatakan golongan-golongan Yahudi, golongan ahli kitab, mereka duk tanya pada Nabi, Tuhan kau bagaimana. Lalas Allah Ta'ala bawakan dalam konsep apa dia? Penafian, benda tak ada. Qul huwallahu ahad. Tanya benda ada, yang jawabnya tak ada. Kenapa kau tak kritik Tuhan pula? Kalau gitulah Sebab apa kita bawakan? Bawakan selepas daripada sifat yang wajib, kita bawakan sifat yang mustahil untuk perbincangan. Kenapa dia? Kerana kita mengisbatkan perkara-perkara yang layak bagi ketuhanan. Dalam masa yang sama, konsep kita apa dia? Menafikan perkara yang tak layak bagi ketuhanan. Kerana golongan Mu'tazilah, mereka menafi, tak isbat pun. Mereka menafi. Lalu kita Asy'ariyah, kita Ahlussunnah, kita nafi dan juga isbat seiring. Kalau konsep dalam sufi dinamakan sebagai apa dia? Al-jam'u baina tanzih wa tashbih. Itu dalam bicara sufi. Kena himpunkan antara isbat dan juga nafi. Antara tashbih dan juga tanzih. Silap faham kan, kata Ustaz Rashid mentashbihkan Tuhan pula. Tak. Kena faham tashbih, apa yang maksud tashbih di situ Kita memang, kita ni tengah-tengah. Kita yang menghimpun antara Qadariyah dan juga Jabariyah dalam masalah perbuatan hamba. Kita yang menghimpun antara apa dia? Mu'tazilah dan juga apa dia? Pandangan Mujassimah dalam masalah apa dia? Melihat Tuhan. Mujassimah mengisbatkan Tuhan melihat. Dalam masa sama dia mengisbat Tuhan itu berarah. Mu'tazilah menafikan Tuhan itu berarah. Secara otomatik menafikan Tuhan itu apa dia? Dilihat. Kita tengah-tengah. Kita isbatkan Tuhan itu dilihat dan kita menafikan Tuhan itu berarah. Kata Imam Ghazali, bukannya semua pandangan mereka salah dan bukan semuanya pandangan mereka betul. Yang betul pada Mujassimah apa dia? Tuhan itu dilihat. Yang betulnya pada Mu'tazilah apa dia? Tuhan itu tidak berarah. Kita ambil tengah-tengah. Kita di tengah-tengah. Kita tengah-tengah apa dia? Sembang sekejap, dah boleh ngantuk tu. Kita tengah-tengah macam mana? Kita kritik Wahabi, kita kritik. Dan kita tengah-tengah, kita tidak mengkufurkan mereka. Kita tengah-tengah. Itu betul, kita Asy'ariyah Al-Sunnah. Ini dia dah kritik Wahabi, dia kufurkan pula Wahabi. Itu jangan, itu bukan kita. Baiklah tuan. Dalil ada Allah Ta'ala ialah makhluk ini, langit, bumi dan lain.
Kesemua. Kerana kesemuanya namanya mungkin. Jadi selain daripada alam, selain daripada Allah Ta'ala, masih Allah dinamakan sebagai mungkin. Kita bicarakan sebelum ini agak-agak tuan-tuan, mungkin tu apa dia? Isim apa mungkin? Isim fa'il. Mungkin isim fa'il, sebagaimana makhluk isim fa'ilun. Fa'alif ain lam, tu fa'ilun isim fa'il. Bila sebut saja isim fa'il, bukan isim fa'il isim fa'il, fa'alif ain lam, fa'ilun isim fa'il, bukan isim fi'lun. Isim fi'lun lain, isim fa'il lain, beza. Dia isim fa'il. Bila sebut saja isim fa'il, dia ada zat, ada sifat, ada nisbah. Jadi di sini apa dia? Alam itu kesemuanya ialah zat ataupun sesuatu yang bersifat dengan imkan. Mungkin artinya apa dia? Dia ada sifat apa dia? Ada hukum apa? Hukumnya imkan. Imkan tu apa dia? Imkan ialah menerima tasawi antara ada dan juga tiada. Menerima ada dan juga menerima tiada, itu imkan. Apabila ia bersifat dengan imkan, menerima ada dan juga menerima tiada, maka dinamakan sebagai mungkin. Itu mungkin. Erti sebelum adanya patut ada dan juga patut tak ada. Itu nama imkan. Itu imkan tu ialah patut ada, patut tiada. Mungkin zat yang bersifat dengan imkan ataupun perkara yang bersifat dengan imkan. Itu beza antara mungkin dan juga imkan. Beza kan? Kalau tak sampai kesudah kita mengawang macam tu je. Jadinya selain daripada Allah, langit dan bumi ini ianya bersifat dengan imkan. Sebelum dia tak ada pun dia dah imkan. Ketika dia wujud pun dia pun bersifat dengan imkan juga. Bukannya ketika dia dah ada dah berubah imkan tadi, mustahil. Sebelum dia ada dan juga ketika dia dah ada pun sekarang ni ianya masih lagi bersifat dengan imkan, kerana imkan itu ialah nafsiahnya. Dan yang mengadakan dia dan apabila sudah ada, tentu ada yang mengadakan dia. Jadi dulu dinamakan sebagai imkan yang azali. Dulu dia sekadar mungkin saja bersifat dengan imkan, boleh ada boleh tiada, tasawi menengahi antara jatuh kepada ada ataupun kekal kepada tiada. Maka tiba-tiba ada. Dulu tasawi tiada, kemudian ada. Bila adakan ini, pastilah ada yang mengadakan. Dulu sekadar imkan, tak hadis. Sekarang hadis. Apa maksud hadis? Hadis ialah ada didahului oleh tiada, itu hadis. Baru yang kita masukkan di sini ialah ada dimulai oleh tiada, baru lagi ada. Jadi adanya ini pastilah ianya diadakan. Bila sebut saja bila ada, pasti ada yang mengadakan, maka pastilah ianya tu Tuhan yang ada dan tidak Allah dan apabila yang mengada itu Allah, tentulah Allah ada. Dan tidak ada Allah itu mustahil. Baiklah. Jadi kesimpulannya macam mana? Wujud ini, sifat wujud itu sebahagiannya mengatakan ianya adalah diri zat. Bila wujud itu ialah diri zat, maka ianya bukan sifat. Yang kedua pula, pandangan yang kedua iaitulah
ashab, sebahagian daripada ashab Asy'ariyah, mereka mentakwilkan akan kenyataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, lalu mereka mengatakan wujud itu ialah amrun i'tibari. Bila kata amrun i'tibari, maka wujud itu ialah sifat. Ada sebahagian pula, iaitulah mereka yang mengatakan, mereka yang mengisbatkan ahwal, hal, lalu mereka mengatakan wujud itu ialah hal nafsiyah. Hal nafsiyah. Ada sebahagian mereka lagi ada perbincangan-perbincangan yang saya tak nak sebut lagi lah. Cukup yang tu. Bukan tak habis lah. Barulah masuk yang kedua. Kedua kidam zati. Kidam yang nisbah kepada zat, iaitulah sifat salbiah. Kita dah bicara tentang sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah Allah Ta'ala ini hanyalah satu saja yang diketahui. Sifat nafsiyah Allah Ta'ala itu satu, iaitulah sifat wujud. Dah bicara tak perbincangan tentang nafsiyah lagi nanti? Tak boleh. Ini kan kita baca kemudian ya. Tak habis nanti kan. Kedua kidam zati, sifat salbiah, artinya sedia kala ada Allah Ta'ala bermakna tak ada mula, tidak ada mula, tak ada mula adanya. Ini istilah tak ada ni kadang-kadang dia bukan saya saja letak, dia ada makna khususnya mengenai perkara sungguh, semoti tu. Pun saya tak bincangkan di sini. Dan tidak ada kendaki di sini kidam zamani. Artinya lama masa ataupun buruk. Ada kidam bermaksud kidam yang zamani. Bila kau datang, lama dah. Dalam bahasa Arabnya dah, munzu zaman. Kidam. Seperti apa dia tu? Bukit. Ini bukit apa dia ni? Banjaran Titi Wangsa. Baru ada ke? Dah lama dah. Munzu zaman dah lama dah. Kidam juga dinamakan sebagai kidam zamani. Kata sebagian ulama, dia kena 1 tahun, minimum 1 tahun, baru dinamakan sebagai kidam zamani, tempoh. Lalu dalam bahasanya dinamakan sebagai kidam. Itu paling kurang setahun. Kerana makna ini mustahil bagi atas Allah Ta'ala. Itu bukan maksud yang dibicarakan dalam sifat 20 ni. Bukan bicarakan tentang ketuhanan, tidak. Kerana ianya masih lagi berkaitan dengan masa. Sedangkan Tuhan itu tidak berkait dengan masa. Dan mustahil lawannya iaitulah baharunya Allah Ta'ala. Jadi kidam di sini ialah sesuatu yang tidak ada permulaan. Dalil kidam Allah Ta'ala dan daur. Jadi kalau Allah Ta'ala baharu, tentu berhajat kepada Tuhan yang kedua yang menjadikan dia. Dan kalau Tuhan yang kedua baharu pula, tentu berhajat kepada Tuhan yang ketiga yang menjadikan dia. Kalau begini, satu Tuhan, kemudian satu, nescaya jadi daur berkeliling. Kalau balik kepada Tuhan yang pertama, misalnya seperti Zaid menjadi akan Umar, dan Umar menjadi akan Abu Bakar, dan Bakar menjadi akan Zaid, itu dinamakan sebagai daur. Daur berputar. Pimai-pimai tangtu. Telur ke ayam? Ayam ke telur? Telur ke ayam? Ayam ke telur? Itu daur. Itu satu peringkat. Ada daur yang 2 aras. Daur yang dua aras. A, B, C, A. B, A, C. A, B, C. A menjadikan B, B menjadikan C, C menjadikan A, A menjadikan B. Itu dinamakan sebagai 2 aras. 2 laras. 3, 4, 1000 sekalipun, dia akan kembali kepada yang pertama balik. Ini dinamakan sebagai daur. Mutar perkara yang sama. Wah, tu dah kata mutar. Pusing-pusing benda sama. Tak jumpa juga. Mutar. Tak jumpa juga. Itu dinamakan sebagai daur. Musing kembali tempat yang sama. Pimai tangtu juga. Daur. Jadinya
Kalau Tuhan tidak bersifat dengan kidam, bermakna wujud Tuhan itu dijadikan oleh Tuhan yang lain. Jadi Tuhan yang lain itu pula macam mana? Kalau Tuhan yang lain itu sebagai penghujungnya, mana Tuhan yang lain itu tak diciptakan oleh Tuhan, oleh yang Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau begitu, Tuhan yang lain itulah sebenarnya Tuhan. Tuhan yang kemudian ini bukan tu Tuhan. Kerana bila sebut tadi Tuhan, dia tidak dijadikan. Dia yang menjadikan. Makanya yang menjadikan itulah sebagai Tuhan, bukan yang kedua. Tapi kalau yang Tuhan yang menjadikan itu pula dijadikan oleh Tuhan yang lain, maka dinamakan sebagai daur, bukan daur. Saya tengok dah mula nak kat pukul 12 ni, dia macam tu lah. Dan nak data biasa ni, hukum adat. Pukul 12, dia terapung, sekejap lagi, lelap. Dah habis ke Ustaz? Padahal aku dah cakap letih dah, dia tidur punya. Ni Alhamdulillah, segar ni. Dia bila tempoh dia kena macam ni, tuan-tuan. Dia kalau dalam kelas senang budak-budak. Ustazah mana ada kelas? Ustazah ketuk meja tersedar budak semua. Tapi yang ni tak boleh. Ketuk meja ni sekarang Zuhur kan tak ada orang datang kan. Aku seorang kat sini. Jadinya Allah Ta'ala itu bersifat dengan apa dia? Kidam. Kidam apa dia? Kidam tidak ada permulaan ataupun tidak didahului oleh ketiadaan. Itu kidam. Dan pelbagai lagi tafsiran-tafsiran dia tak kisahlah. Yang pentingnya macam mana? Kidam ternafi ada permulaan. Itu kidam. Jadinya seandainya Tuhan A ini dijadikan oleh Tuhan B. Dijadikan. Tuhan B menjadikan Tuhan A, artinya Tuhan A berkait dengan Tuhan B. Tuhan B ni pula, kalau dia ini tidak dijadikan mana-mana, maka ni lah Tuhan sebenarnya, ni bukan Tuhan. Jelas? Baiklah, kalau Tuhan B ni pula, tak, dia dijadikan oleh Tuhan C. Dijadikan oleh Tuhan C. Tuhan C ni pula tak dijadikan oleh Tuhan-Tuhan mana-mana. Tak, kalau macam tu ni bukan Tuhan lah, ni lah Tuhan sebenarnya. Ya, tak. Tuhan C ni sebenarnya dijadikan oleh apa dia? Oleh Tuhan A. Ini dia kan nama sebagai pimai, tang tu juga. Nampak tak? Ini namakan sebagai daur. Sebab apa perkara ini jadi mustahil? Kerana apa dia? Berhimpun perkara yang berlawanan. Berlawanan macam mana? Tengok betul-betul. Dia berhimpun elah dan juga maklul. Elah dan juga maklul. Punca jadi mustahil itu apa dia? Berhimpun elah dan juga maklul. Kita lihat dulu. Ada dua untuk bezakan. Okey. Pertama, Tuhan A dijadikan oleh apa dia? Tuhan B. Sial ustaz-ustaz sana. Tak nampak sana Tak apalah. Tapi sana makan kasyaf dulu, tak kisah. Dia tembus dia, hijab tu terangkat semua. Ini tiang, ini Adam, hukum Adam Madhan, tak ada apa kata. Jelas, tak apa. Baik, A dijadikan oleh B. Bermakna apa dia? B adalah elah. Yang ini maklul. Jelas Dan saya nak matchingkan satu ubah. Saya nak mesti nak jadikan dia ni nanti. Kes mana ni sebab kita dah pakai dua warna ni.
Ella maklul. Okey, tak apa. Biarkan. Kemudian pula Tuhan B ni dijadikan oleh siapa dia? Tuhan C. Jadi C ini adalah Ella, yang ini adalah maklul. Baiklah. C ni pula dia dijadikan oleh apa dia? Oleh Tuhan A. Jadi C adalah maklul. Kalau salah bagi tahu dia dah hujung-hujung dah tengah ini mengantuk. Maklul. Manakah Ella-nya? Apa dia? Tuhan A. Nampak situ Jadinya apa yang berlaku di sini? Apa yang berlaku di sini? Iaitulah berhimpunnya Ella dan maklul pada satu. Yang ini nak jadikan ini mesti ada ni. Yang ini pula mesti ada ni. Yang ini mestilah ada ni. Bermakna dialah Ella untuk menjadikan akan diri dia. Yang berkait kita putar-putar ni untuk apa dia? Untuk diri dia. Jelas tak? Saya ulang sekali lagi. Yang memutar ni untuk apa dia? Cari punca untuk apa dia? Untuk kewujudan dia. Bererti macam mana? Dia menjadikan diri dia. Bila dia menjadikan diri dia, dia tak ada dah. Sebab apa? Yang mulakan daripada dia juga. Dia tak ada, tiba-tiba dia nak jadikan diri ada. Ini perkara yang mustahil. Bererti berhimpun Ella dan maklul. Ella dan maklul. Inilah yang menjadi mustahil hukum daur. Dialah Ella, dialah maklul. Apa maksud Ella? Kita katakan Ella ini ialah punca. Maklul terjadi. Bererti A menjadikan dirinya sendiri. Nak jadikan pula mestilah dia ada dulu. Dia tak ada nak jadi macam mana. Ini dia makan sebagai berhimpun Ella dan juga maklul, perkara yang mustahil. Itu punca ke kunci hukum daur itu sebagai mustahil. Baiklah. Jadi mustahil perkara tersebut. Ataupun Tuhan A dijadikan oleh Tuhan B. Tuhan B dijadikan oleh Tuhan C. Tuhan C dijadikan Tuhan E. A, B, C, D, E. Sampailah tak ada. Dijadikan oleh Tuhan A. Tuhan A dijadikan oleh Tuhan A, B. Tuhan A, B dah sampai. Tak ada hujung. Jelas Ini dinamakan sebagai apa dia pula? Tasalsul. Tasalsul juga perkara yang mustahil. Tasalsul ini dinamakan sebagai apa dia? Tasalsul yang tidak ada permulaan. Hujung permulaan dia tak ada. Bukan hujung perakhiran. Hujung permulaan. Ini yang mustahil. Kalau hujung perakhiran tak mustahil. Dia beza kan Hujung pangkal, apa ni? Panggil hujung pangkal ni maksudnya permulaan pangkal lah. Bukan hujung akhir. Hujung akhir tak ada masalah. Contoh, kita ambil apa? Pokok apa ni? Pokok orang perempuan ada kan? Orang perempuan tak tidur, jadi kita buat cerita lah orang perempuan lah. Pokok apa dia? Pokok bunga kertas. Bunga kertas, rumah, istana bunga kertas. Daripada istana bunga kertas ni pula berkembang satu negeri. Berkembang satu dunia penuh bunga kertas. Tapi dia ada pun punca. Yang bunga kertas ni pula dia boleh bawa ke bulan lagi. Berkembang, membiak. Itu dia maksud sebagai apa dia? Tasasul pada hujung akhir. Hujung berikutnya. Itu tak mustahil. Itu perkara yang tak mustahil. Yang mustahilnya apa dia? Hujung yang tidak ada awal. Artinya macam mana? Kalau kita nak cari pokok tu, umbi cari-cari tak ada. Jalan. Kita tengok pokok tombang Pokok tombang. Dahan pokok lah. Tengok. Tak. Mana pangkal ni? Pokok gergasi lah kita kata. Pokok gergasi. Pokok gergasi. Jatuh kat kita dia punya pucuk dia. Tengok, panjangnya batang dia. Ada ke tidak dia punya umbi dia?
Ada tak akar dia ni? Ada tak? Jadi kita mula duk fikir ni. Jalan-jalan 10 tahun, tak jumpa lagi ni. Jalan-jalan 20 tahun, tak jumpa lagi ni. Aku letih habis memikirkan. Aku nak cari ujung je. Nak apa nama? Nak cari ujung je. Jumpa ke tidak ni? Macam orang dunia ni flat tak flat macam tu dah. Asal dia jalan lah. Jalan. Jadinya, bila begitulah keadaannya, umur dia paling tinggi 100 tahun. Ini rasanya tak sempat nak cari ujung dunia ni, tak sempat dah ni. Mati dulu. Umur kita pendek. Ni tak tahu ni hujung dunia ada ke tidak ni. Begitu juga dengan pokok yang kita lihat tadi tu. Tak sempat ke tidak nak jumpa pangkal ini. Umur aku pendek. Lalu, ini dinamakan sebagai hukum akal. Jadi umbinya tadi ada punca ataupun tidak. Ini dinamakan sebagai apa dia? Tasassul fil madhi. Tasassul yang permulaan. Tasassul fil mustaqbal tak ada masalah. Sebagaimana kita keratkan bunga apa dia? Bunga kertas tadi, daripada bunga kertas tadi membiak. Tak ada masalah pun. Ianya tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah macam mana? Ada punca tak? Ni punca ni. Tak, ni daripada rumah senar daripada rumah ni. Tak ada, dia tak ada penghujung. Ini perkara mustahil. Ini yang dibicarakan sekarang. Ada ke tidak puncanya? Ini dinamakan sebagai tasassul yang mustahil. Iaitulah tasassul pada peringkat permulaan. Lalu kata pengarang, atau tasassul berhubung-hubung berpanjangan tidak penghabisan. Pada peringkat apa dia? Pada peringkat permulaan, bukannya terkemudian. Kena faham betul. Faham di situ. Kalau terus tidak balik kepada yang pertama, maka daur berkeliling dan tidak tentu Tuhan yang sebenar, atau tasassul berhubung-hubung berpanjangan tidak penghabisan dengan tidak tentu Tuhan yang sebenar, kedua-dua itu mustahil. Dan apabila dua-dua itu mustahil, tetap sedia kala Allah Ta'ala itu bersifat dengan kidam. Jadinya kita mengisbatkan Tuhan itu bersifat dengan kidam. Pertamanya, konsep kemustahilan daur, dan juga konsep kemustahilan apa dia? Tasassul. Macam mana kita menafikan, kita mengatakan bahawasanya tasassul yang tidak ada permulaan itu merupakan perkara yang mustahil? Kerana kita mengatakan seandainya kalau tasassul itu boleh berpanjangan sampai tidak ada permulaan, maka sampai kesudahlah tidak ada hukum bagi kewujudan tersebut. Kerana ia akan sentiasa berputar sampai tidak ada pengikat asalnya. Buktinya macam mana? Sekarang masa, kita ambil masa. Masa tu ada permulaan ke tidak? Sebagaimana kita tengok tadi pokok tadi, ada umbi ke tidak? Kita nak hukum ke tadi? Nak berjalan tak larat dah. Nak kira masa, Allah berapa kerat kita sekarang ni. Sedar dah ada dah masa ni. Jadi kira macam mana? Lalunya, ini dinamakan sebagai apa dia? Burhan qat' wa tatbiq. Burhan, qata' dan tatbiq. Qata' artinya potong, kemudian adukan, sesuaikan. Itu tatbiq. Masa tu ada permulaan ke tidak? Contoh, sekarang kita sedar-sedar tahun berapa ni? Tahun 2020. Yang ini kita tak tahu dah ni. Ni azali ni. Kita tak tahu. Jadi sekarang masa kita ni 2020. Kemudian kita lihat pada tahun taufan Nabi Nuh
alaihissalam. Kita namakan sebagai Taufan. Taufan. Jadi ni Azali ni kita tak tahu ni. Kita tak tahu. Ada permulaan ke masa ke tak ada permulaan, kita tak tahu. Kemudian zaman Taufan. Lepas daripada zaman Taufan tu sampai kepada tahun 2020. Baiklah. Ini dinamakan sebagai apa dia? Burhan, qata', qat'i dan tatbik. Macam manakah cara ni? Ni daurah passion saya lah tu yang tak habis tu. Dia pegang, minta maaf Dah pegang marker ni memang itu. Dia seronok. Cikgu ni tu. Baiklah. Kita buat andaian. Sekarang kita kata masa ni ada permulaan ke tidak. Jadi ada dua andaian. Andaian pertama, masa. Andaian pertama ialah tiada permulaan. Apa maksud tiada permulaan? Artinya tidak ada noktah. Dia tak ada. Ataupun dalam bentuk isinya ibarat tali. Bentuk materialnya ialah ibarat tali, tidak diikat. Tidak diikat. Ni kalau ni, mana ikat sini kalau kita tarik ni, tarik wayar ni, tarik, pop, pop. Cukup. Last. Dah tak boleh tarik dah, betul? Sebab apa tak boleh tarik dah? Kerana dah ada hujung ikatan ni, maknanya dah diikat. Jadi sekarang ni, masa ni dia diikat ke tak ikat? Bermaknanya kalau tidak ada ikat, artinya sentiasa boleh tarik. Ibarat wayar tadi. Boleh tarik sampai bila-bila lah. Boleh tarik. Boleh tarik. Sebab dia tak ikat, panjang je. Tapi kalau dia diikat, mana tali tu kita ikat terus, ujung, gap. Boleh tarik lagi tak? Stop. Itu dia maksud sebagai ada permulaan. Kalau tak ada permulaan, tak diikat, maknanya boleh tak? Boleh tarik. Jadi dua andaian. Pertamanya tiada permulaan. Andaian pertama artinya tidak diikat, tidak ada ikatan. Bila masuk tidak ada ikatan, tidak ada permulaan. Jelas Itu tiada permulaan. Tali ikatan tadi. Andaian yang kedua, ini ayat pertama. Andaian pertama tiada permulaan. Artinya tidak terikat, tidak dikait, tidak ada punca, tidak ada awal. Andaian kedua apa dia? Ada permulaan. Ini andaian kedua. Andaian kedua. Jadi andaian pertamanya pula tiada permulaan. Maka di sini, faham? Zaman Taufan ni, masa zaman Taufan ni ibarat tali. Daripada zaman Taufan ni, zaman Taufan. Jadinya jalan terus tahun 2020. Jadi dinamakan sebagai konsep qata' dan tatbik. Apa itu qata'? Potongkan sini, sap. Kemudian ukurkan antara zaman Taufan dengan zaman 2020. Jadi kita ibarat tarikkan. Tarikkan. Wawasan 2020. Jadi ada berapa masa sini? Kita namakan sebagai masa Taufan dan juga masa apa dia? Masa 2020. Jelas? Ada berapa tali sini? Ibaratnya ada dua tali. Dua masa, dua tali. Baiklah, persoalannya sekarang. Antara Taufan, zaman Taufan dengan 2020, mana lebih panjang? Taufan dengan 2020 mana lebih panjang? Taufan dengan 2020 mana lebih panjang? 2020. Okey, andaian pertama kata mana lebih panjang? 20 satu. 20 lebih panjang. Pertama, andaian pertama 20 ni. 20 panjang. Itu andaian pertama. Baiklah, kita tatbikkan dia. Kalau kita kata 20 ini lebih panjang.
Kenapa Ji kata 20-20 panjang? Yelah, ya, ni kan beza kan, mesti lebih panjang kan, betul? Betul Ji, betul? Betul kan? Yelah, antara 20 dengan Taufan kan ada jarak ni berapa? 20 panjang kan? Nanti Haji saya tarik dia. Betul, saya tarik. Sebab apa kita boleh tarik? Kerana andaian pertama tidak ada permulaan. Tali tak terikat, tarik nanti saya tarik jap. Tak Taufan. Tarik sini. Sebab apa kita boleh tarik? Kerana andaian kita tadi tidak terikat. Tak ikat ni, tak diikat. Bila tak diikat boleh tarik tak? Tatbikkan dia. Kau cakap panjang kau cakap ni panjang. Aku tarik. Engkau salah. Boleh tarik. Kalau kita mengandaikan tiada permulaan, mana kita boleh tarik. Bila tarik, macam mana kau cakap pula tahu 20-20 ni panjang? Tak, aku tarik Taufan ni. Sebab andaikan tidak terikat, boleh tarik. Raja kata, mana boleh? Ini kan beza antara 20 dengan Taufan. Kau tak tadi namakan sebagai ni. Nampak? Jadi andaian pertama mustahil. Andaian pertama mustahil. Tarik. Dah mustahil tak boleh. Macam mana katalah 20-20? Sedangkan Taufan kata apa dia? Aku boleh tarik. Jadi andaian mengatakan 20-20 panjang, mustahil. Sebab Taufan boleh tarik. Ada yang mengatakan apa dia? Tak. Taufan ni, dia kata Taufan ni lah yang panjang. Lalu kata apa? Kau gila apa? Kan beza ni, berapa jaraknya. Perbezaan ini menunjukkan pertambahan. Bila sebut pertambahan, maknanya dia yang lebih panjang. Bila tak? Ini andaian apa dia? Andaian kedua, Taufan. Taufan yang lebih panjang. Jadi kalau kata Taufan yang lebih panjang, lagilah perkara yang tak diterima oleh akal. Kenapa? Beza antara Taufan dan juga 20, perbezaan masa. Bila sebut saja beza masa pertama masa, maka inilah yang lebih panjang. Macam mana kau kata Taufan pula? Nanti Taufan jawab, tu dah jadi. Andaian kedua juga mustahil. Jelas Begitu juga andaian ketiga apa dia? Sama-sama panjang. Sama-sama panjang juga mustahil kerana ada perbezaan. Andaian ketiga juga mustahil. Ni 1, 2, 3. 3 andaian. Apabila apa dia? Bila kita mengandaikan tiada permulaan, maka 3 andaian. Ketiga-tiga andaian semuanya mustahil. Jadi semua andaian itu mustahil, maka membawa apa dia? Membawa kepada kemustahilan andaian ini. Andaian mengatakan tiada permulaan itu adalah mustahil. Apabila andaian ini terbatal, maka yang ada hanyalah andaian adanya permulaan. Lalu kita katakan alam ini masa itu adanya permulaan. Jadi yang kita tengok pokok tombang tadi tu, kita mengandaikan bahawasanya andaian yang tepatnya ialah adanya permulaan, itulah umbi bagi pokok tersebut. Begitulah juga dengan alam ini. Alam ini adanya permulaan bagi dirinya. Jelas Ini dinamakan sebagai apa dia? Burhan qat'iyah tatbiq. Saya tak nak bawa lagi. Burhan-burhan yang lain cukuplah ni satu. Kemudian apa lagi? Sampai mana tadi baca? 12 Jalan mustahil Jalan mustahil ke jalan mustahil tasasul tasasul. Iaitu tasasul tidak penghabisan mustahil Dia dah mula ni. Dah mula letih dia. Sampai mana ni? Cikgu tuan. Sampai mana saya baca tadi? Jalan mustahil tasasul Iaitu tasasul tidak penghabisan mustahil kerana Tuhan sekalian itu tentu yang sudah ada dan tiap-tiap yang sudah ada tentu berbilang dan tiap-tiap yang berbilang itu tentu berpenghabisan.
konsepnya macam itulah. Apabila dia berbilang, pastilah ada permulaannya. Bila ada miqdar, bila ada dia punya miqdar, dia punya bilangan-bilangannya, maka pastilah ada penghujungnya. Jadinya mustahillah Tuhan itu bertasassul. Kerana Tuhan sekalian itu tentu yang sudah ada, dan tiap-tiap yang sudah ada tentu berbilang, dan tiap-tiap yang berbilang itu tentu berpenghabisan. Senang ceritanya, peringkat pertama itulah yang Tuhannya. Yang kemudian itulah bukanlah Tuhan yang sebenar. Ini kalau bicara tentang apa dia? Bicara tentang tasassul. Seterusnya, ketiga baqa' sifat salbiah. Jadinya tiap konsep macam ni. Tiap-tiap yang qidam mesti baqa'. Bila kita dah tahu bahawasanya Tuhan itu bersifat dengan qidam, tidak ada permulaan, pastilah Tuhan itu bersifat dengan kekal. Kerana qidam itu tidak terkait dengan ketiadaan. Bila dia jenis yang bukan tiada, dia bukan jenis yang bukan tiada, sudah pastilah dianya tidak menerima tiada, iaitulah baqa'. Tetapi tidak semestinya baqa' itu ianya qidam. Kerana ada yang baqa' dengan sebab yang lain. Seperti apa dia? Syurga, neraka, roh. Semuanya baqa', kekal. Tapi dengan sebab dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Kekal juga tapi bukan kekal zati. Itu bezanya. Allah Ta'ala kekal zati, itulah dirinya sendiri, itu memang wujudnya kekal. Erti kekal selama-lama ada Allah bermakna tidak putus-putus dan tidak berpenghabisan yang adanya. Dan mustahil lawannya iaitulah binasa Allah Ta'ala. Itu baqa'. Dan baqa', kalau Allah boleh binasa tentu baharu ia. Dan baharu Allah Ta'ala mustahil. Kerana tetap sedianya dengan dalil yang dahulu. Dan apabila tetap sedianya, itu nescaya tetap kekalnya. Bila Tuhan itu bersifat dengan sedia, saya pastilah ianya bersifat dengan kekal. Dan apabila tetap kekalnya, nescaya mustahil lawannya itulah binasanya. Ini sifat baqa'. Jadinya antara qidam dan juga baqa', ada sebahagian mereka mengatakan bahawasanya qidam itu bukannya amrun adami. Ada sebahagian daripada muhakkik daripada Asy'ariyah kita sendiri pun mengatakan qidam itu sebagai amrun i'tibari, baqa' itu sebagai amrun i'tibari. Namun yang masyhurnya kita berpegang apa dia? Qidam itu ialah amrun adami, baqa' itu amrun adami. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, baqa' itu sifat yang wujudi, baqa' itu sifat ma'ani, bukannya amrun adami. Ini dinamakan sebagai tatawur, yang dimulai oleh Qadhi Abu Bakar Al-Bakilani, yang meletakkan baqa' itu ialah salbiah, baqa' itu ialah umur adamiyah, baqa'. Lalu ditarjihkan oleh Imam Sanusi. Itu sebab sampai sekarang kita mengatakan baqa' itu ialah sifat salbiah, amrun adami. Sedangkan Imam Ghazali sendiri, baqa' itu sifat ma'ani, sebagaimana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebab saya pernah keluarkan statement, kalau kita mengkafirkan golongan Mu'tazilah, kerana Mu'tazilah menafikan akan sifat ma'ani, maka seolah kita mengkafirkan diri kita. Kenapa? Dalam Asy'ariyah yang asal, yang awal, baqa' itu sifat ma'ani. Lalu kita menafikan baqa' itu sifat ma'ani. Sebagaimana Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani lah. Habis itu dia kata, tapi kita mengisbatkan sifat baqa' itu sebagai salbiah. Betul? Mu'tazilah tak ada masalah pun sifat salbiah.
Yang jadi masalah sifat apa nama golongan Mu'tazilah ni, mereka menafikan sifat apa dia? Ma'ani. Jadi kalau kita mengkafirkan Mu'tazilah kerana sifat ma'ani, maka sebenarnya kita telah mengkafirkan diri kita sendiri. Dalam bicara apa dia? Sifat baqa' tadi. Itu bukan kenyataan saya Itu kenyataan kenyataan Imam Ghazali. Namun tatawur dalam mazhab mereka merajihkan baqa' sebagai sifat dia? Sifat amrun adami, salbiah. Dalam masa yang sama, sebahagian muhakkikin kidam baqa' amrun i'tibari. Amrun i'tibari, bukan adami. Kidam tu amrun i'tibari, bukannya adami. Imam Sanusi amrun adami. Tapi sebahagian muhakkik mereka mengatakan kidam tu amrun i'tibari. Artinya wujud dalam i'tibar akal. Bukan amrun adami, bukan tak ada langsung, tidak. Ini perbahasan ni lah tuan. Jadi yang penting apa dia? Bila kita tahu dia punya pokok pangkal dalam Asy'ariyah ni, jadi tak mudah-mudah kita nak menghukumkan akan firqah-firqah yang lain. Kerana macam mana aku nak hukumkan firqah yang lain? Dalam Asy'ariyah sendiri pun begitu. Itu puncanya. Nak maki tu tak jadilah. Alamak, termaki bapak sendiri. Ibarat begitu. Yang geng-geng yang tak tahu ni, hadap dia lah. Kafir. Seolah dia mengkafirkan akan Asy'ariyah sendiri. Mengkafirkan dengan diri sendiri, tak nampak. Itu antara khilaf-khilaf mengenai baqa'. Ada juga kita tanya ni apa amrun i'tibari, amrun adami ni. Kita akan bincang nanti. 12 kan? Kita benci 12.5 Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, sifat salbiah. Salbun tu apa dia? Salbun ni apa dia? Salbiah tu ialah nisbah kepada salb. Salbun tu apa dia? Salbun bermakna insilab. Nafiyun bermaksud intifa. Apa itu salbun? Apa itu intifa? Apa itu insilab? Ternafi, tertolak, tertegak, tercampak, terkeluar. Itu maksud salbiah. Bila begitu, kita mengatakan, contoh, kita katakan muflis. Muflis tu apa dia? Muflis ialah suatu ibarat, satu pentadbiran, suatu yang diungkapkan, madlulnya, maknanya, petunjuknya, terkandung makna, iaitulah tak ada harta. Itu madlul. Itu madlul. Lalu kita kata apa? Contoh, botak, ungkapan, satu yang ditakbirkan. Madlulnya apa dia? Tak ada apa dia? Rambut. Jadi tiada rambut itu ialah perkara yang tak ada lah. Perkara yang amrun adami. Macam mana kuncinya? Macam mana kita kata dianya amrun adami? Tu mula daripada tiada. Ketiadaan rambut. Itu amrun adami lah. Itu kekunci nak tahu adami tak adami. Tiada baju. Tu bermula dengan adam, bermula dengan tiada, maka merujuk kepada adami. Kalau tiada dah jadi subut. Tiada jadi tiada, nafi jadi isbat. Tapi bermula dengan isbatlah. Tapi kalau nafi, maka dinamakan sebagai amrun adami. Botak tak ada rambut, bogel tak ada baju, togel tak ada pakaian, apa lagi? Rongak tiada tiada gigi. Kudung terputar pun tiada anggota. Ini kena faham apa yang dimaksudkan dengan apa? Yang dimaksudkan madlulnya ialah perkara yang tak ada. Kena tulis juga nampak. Kita katakan, contoh kita kata apa dia? Rongak. Ini ibarat rongak. Apakah yang ditunjuk tentang rongak ni? Apa yang ditunjuk tentang rongak? Tak ada gigi. Ya tu.
Tak ada gigi. Dia dimulai oleh tak ada ni. Tak ada. Tak adalah amrun adami. Artinya perkara yang tak ada lah. Cuma kau tunjukkan gongak tu kat mana. Benda tak ada nak tunjuk macam mana pula? Tak ada lah. Botak kau tunjuk. Kau tunjukkan botak tu mana. Ni bukan botak. Itu kulit. Botak ni benda tak ada. Jelas. Itu yang dimasukkan dengan botak. Madlulnya Adam. Tak ada. Dimulai oleh tiada. Kalau kita katakan tiada, maka menjadi apa dia? Isbat. Contohnya macam tiada. Tak ada botak. Tak botak. Itu ialah tiada. Maknanya ada rambut. Buta nampak ni. Rambut aku nampak. Ada. Tidak menjadi isbat. Tapi bermula dengan tiada, makanya adami. Tiada gigi. Jadi rongak itu ialah tiada gigi. Amrun adami. Ini yang dipegang. Jadi salbiah itu bila sebut saja rongak, maka ternapi perkara yang tak ada pada gigi dia. Ternapinya apa yang tak ada? Ialah gigi ni. Tak adalah gigi tu. Botak, tak adalah rambut. Bogel, tak adalah baju. Tak ada. Bila kita faham itu yang salbiah, bila kita kata Tuhan itu kidam, maknanya ternapinya tiada. Ternapinya ada permulaan. Ternapi dimulai oleh ketiadaan. Itu yang dimaksudkan dengan ternapi perkara yang tak layak. Perkara tak ada. Ternapi. Yang dimasukkan ternapi di sini bukan kita menafikan. Dia bukannya pekerjaan akal kita, bukan kerja kita menghukumkan. Contoh, botak. Kena tak ada rambut. Tak perlu kita fikir. Botak maknanya tiada rambut tu akal kita menghukumkan ke tak? Botak kena tolakkan ada rambut. Tak. Secara automatik botak itu mengandungi maksud yang tiada. Iaitulah ternapi berambut. Begitulah juga dengan kidam. Kidam itu mempunyai makna yang ternapi perkara yang tak layak bagi ketuhanan. Bukan kita menafikan, tidak. Kena faham situ. Ini dinamakan sebagai kita bicarakan tadi tentang hukum akal tadi. Perkara yang tak layak bagi ketuhanan. Yang tak layak itu ialah perkara yang dinafikan. Perkara ternafi. Jelas Itu pokok. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala li hawadis. Ini sifat salbiah juga. Khalafa yukhalifu mukhalafatan. Dia wazan apa? Musyarakah. Kalau qatala bunuh, qatala bunuh. Kalau qatala saling bunuhan. Dalam bahasa Melayu kita namakan sebagai apa dia? Berperang. Berperang artinya dia lawan dia lawan dia, dia bunuh dia bunuh dia. Itu dinamakan sebagai musyarakah. Begitu juga dengan mukhalafah. Artinya Tuhan tak sama dengan makhluk, makhluk juga tak sama dengan Tuhan. Itu konsep asalnya. Tapi dibawakan satu arah saja. Iaitulah menyalahinya Tuhan bagi segala yang baharu. Dan lazim daripada itu apa dia? Menyalahi segala yang baharu bagi ketuhanan. Tu. Tapi cukup memadai kita bawa ungkapan menyalahi Tuhan bagi segala yang baharu. Kerana apa dia? Orang bicara perkara yang tinggi-tinggi. Kita tak bicara peringkat bawah-bawah. Siapa heran kau menyalahi, kau tak sama dengan toki kau. Kau siapa? Tapi yang dia highlight apa dia? Toki tak setujulah dengan kita. Dibicarakan tentang yang atas. Orang tak bicara daripada peringkat bawah. Itu memang konsep untuk berbicara lah. Jadi tak perlu kita sebut menyalahi segala hamba bagi ketuhanan. Tak perlu. Tapi maknanya lazim tetap juga. Iaitulah sebagaimana Tuhan tak menyalahi dengan makhluk, tidak menyerupai dengan makhluk, begitu juga makhluk tidak menyerupai dengan Tuhan. Artinya mukhalafah Tuhan dengan makhluk, makhluk juga mukhalafah dengan Tuhan. Itu konsepnya. Tapi memadai kita membawakan ungkapan menyalahi, mukhalafahnya Allah Ta'ala bagi segala yang hawadis.
Hawadis di sini pula sebut saja khusus tapi naknya umum. Sebab apa? Hudus yang hakiki, bicara dalam ilmu kalam, ialah merujuk kepada perkara yang wujudi, perkara yang ada. Seperti apa dia? Arat-arat, jirin-jirin, jisim-jisim, zat-zat yang baru ni, itu hudus. Artinya wujud ba'da Adam, ada selepas daripada tiada, itu hudus. Jadi zat kita tak sama dengan Tuhan lah. Sifat kita yang wujudiah ni tak sama dengan Tuhan. Habis tu macam mana pula ta'alluq kudrah kita? Bagaimana pula ta'alluq pelihat kita? Bagaimana dengan perkara-perkara yang amrun i'tibari pada diri kita? Dia bukannya hudus, dia bukannya wujudiah. Lalu sebut saja hudus di sini, tetapi dengan yang maksud dengan hawadis di sini ialah mumkinat, lebih umum daripada hadis. Kerana mumkinat ini ialah termasuk perkara-perkara yang amrun i'tibari, termasuk juga perkara-perkara yang ahwal-ahwal. Namun segi berbahasa, orang akan saling menyamakan antara perkara ada dengan perkara yang ada. Orang tak samakan dengan perkara yang tak ada. Tu segi berbahasa pula. Lalu memadai menyebutkan hawadis. Tak perlu lagi sebut apa dia? Mumkinat. Tu segi berbahasa. Tapi kita kena faham dia punya konsep ni tadi. Ta'alluq kudrah kita amrun i'tibari. Ta'alluq kudrah Tuhan amrun i'tibari. Sama tak ta'alluq kudrah kita dengan ta'alluq kudrah Tuhan? Yang ni mukhalafatul lil hawadis. Ya, hawadis perkara yang wujudi. Ta'alluq bukan wujudi. Dia hanya mungkinat saja, nampak tuan. Jadi di sini kita mengatakan hawadis merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada mungkinat. Artinya tidak menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, walau satu jalan sekalipun, walaupun satu jihad sekalipun, tak sama langsung. Apa macam mana? Telinga kuali dengan telinga kuali lah. Telinga manusia. Bukan semua sama, bukan semua tak sama. Sebahagiannya sama, sebahagiannya tak sama. Apa contoh sama? Telinga kuali dua, telinga kita dua. Sama ada? Ke telinga kau satu je? Telinga kuali dua, telinga kita dua. Telinga kuali tu dia ambil side, ngam-ngam, kiri kanan, tepat. Telinga kita tepat tak? Tepat juga, kiri kanan. Ke tak tepat telinga kita? Atas satu, bawah ni lain tak? Sama tak? Sama, tepat, ambil pembaris ukur sama. Jadi antara kuali dengan kita, ada yang sama, ada yang tak sama. Itu contoh yang sama tadi tu. Bulat itu, telinga kita bulat juga. Itu sama. Banyak wajah samanya. Ada juga tak sama. Apa dia? Telinga kuali memang untuk dipanaskan, pegang tahan panas. Telinga kita janganlah kita duduk letakkan perkara-perkara yang panas kat telinga kita. Dia bukan untuk panas, telinga kita untuk dengar. Dah beza pula. Telinga kuali menerima panas, telinga kita tak boleh menerima panas. Cair. Telinga kuali tidak namakan nubuk tidak berkembang. Telinga kita berkembang, mengecut dan sebagainya, lembut. Telinga kuali keras. Itu berbezaan pula. Jadinya antara kita dengan telinga kuali bukan sama, bukan semua tak sama, bukan semua sama. Ada wajah yang sama, ada wajah yang tak sama. Namun tentang ketuhanan tak ada satu wajah pun yang sama, tidak ada satu sudut pun yang sama. Yang sama hanyalah pada sebutan saja. Hakikatnya tak sama. Tuhan ada, kita ada, tak sama langsung hakikat wujud kita, hakikat wujud Tuhan. Tuhan mendengar, kita mendengar, tak sama langsung hakikat mendengar Tuhan, hakikat mendengar kita. Ini faham di sini.
Kerana yang baharu bertongkol yang bertempat, dan zat Allah Ta'ala tidak bertongkol, tak ada bertempat, dan tidak merupai dengan baharu pada sifatnya, kerana sifat baharu arat yang menumpang jirim bertongkol, dan sifat Allah bukan arat. Itu bezanya. Jadi sifat ma'ani kita dinamakan sebagai arat. Kena faham situ. Bila sebut saja arat, merujuk kepada sifat ma'ani bagi makhluk. Itu arat. Arat tu apa dia? Sifat ma'ani bagi makhluk. Jadi kita ada sifat ma'ani, Tuhan ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani kita arat, dan dinamakan arat. Sebab apa dinamakan sebagai arat? Sebab datang dan pergi. Itu arat-arat ini datang. Datang dan pergi. Dulu aku main handsome lagi, pagar tepat penuh. Sekarang pagar mula tombang-tombang. Muka mula ada tiup angin. Tengok dia muka dia. Itu datang dan pergi sifat itu. Dulu cantik, sekarang tak cantik. Oh, kemungkinan boleh akan datang cantik balik tu. Darat. Nampak tak? Duk fikir apa positif tu. Jadi sifat ma'ani kita dinamakan sebagai arat. Arat diitlakkan, dikhususkan untuk sifat ma'ani. Kalau bukan sifat ma'ani tidak dinamakan sebagai arat. Ini dalam mutakallimin. Berbeza dengan falasifah. Falasifah mereka arat ni lebih umum. Arat ni bukan pada sifat ma'ani saja, banyak lagi. Banyak lagi arat bagi mereka. Amrul i'tibari pun mereka masih lagi mengatakan perkara itu arat. Itu bincangan yang lain. Baiklah. Jadi beza antara Tuhan dan juga makhluk pada zat, pada sifat dan juga pada perbuatan tak sama langsung. Zat Tuhan tak sama dengan zat makhluk, sifat Tuhan tak sama dengan sifat makhluk, perbuatan Tuhan tak sama dengan perbuatan makhluk. Bagaimana kuncinya? Dan tidak menyerupai baharu pada perbuatannya, kerana perbuatan baharu atas jalan usaha dan perbuatan Allah atas jalan mengada. Jadi usaha kita ni, perbuatan kita ni dinamakan sebagai kasab, usaha. Perbuatan Tuhan itu dinamakan sebagai mu'athir, mujid, ijad, menjadikan. Kita tak menjadikan pun, artinya kita tidak menjadikan sifat-sifat yang ada pada diri kita. Kita tidak menjadikan sifat solat kita, tak. Kita hanyalah kasbun. Apa itu kasbun? Usaha. Usaha itu apa dia? Ta'alluq muqarin saja, ta'alluq iringan saja, ta'alluq kudrah iringan saja, bukan memberi kesan, hanya mengiringi. Lalu apabila mengiringi, dinamakan perbuatan itu perbuatan kita. Si Anu Zaid yang solat, si Anu Zaid yang melakukan zina, si Anu Zaid yang membunuh. Kenapa? Berlakunya, jatuhnya perbuatan tersebut pada diri si Anu, si Zaid, si Umar tadi. Maka dinamakan sebagai pembunuh. Namun perbuatan tersebut, salat dan sebagainya, semuanya dijadikan kepada Allah Ta'ala. Dijadikan oleh Allah Ta'ala. Namun perkara tersebut ada pada Tuhan tak? Tak. Bila tak ada pada Tuhan, maka tak boleh kita katakan Tuhan itu pembunuh. Dikatakan pembunuh itu pada si Zaid, itu pembunuh kerana perbuatan itu ada pada si Zaid. Tapi perbuatan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas itu Itu beza antara Khaliq dan juga Fa'il. Kita yang melakukan, kita yang berbuat, tapi yang menjadikannya ialah Allah. Bicarakan nanti. Dan kalau terlintas di hati kita dengan kalau Allah tidak berjirim, bertongkol dan tidak arat yang menumpang di tongkol, maka semacam mana pula hakikat zat Allah yang sebenar? Maka hendaklah kita tolak demikian itu dengan tidak tahu zat Allah melainkan Allah, dan lemah daripada mendapatkan itulah pendapat. Al-aizu anil idraki idrakun. Lemah daripada faham itu sebenarnya dah faham. Jadi bicara macam mana kita ini
Kita ni fikir, kenapa? Kita ni fikiran kita ini semuanya bergantung, berkait rapat dengan panca indera. Kita ni, akal kita ni akal kita ni menteri-menteri. Menteri-menteri ni tak keluar. Dia tak keluar. Tak turun padang pun. Yang turun padang ni mana? Tu tentera-tentera, pegawai-pegawai, itu panca indera. Maklumat-maklumat yang sampai pada menteri ni lah yang bagi tahu ni. Ni yang bagi tahu ni. Bila panca indera ni, mata ni salah bagi tahu, menteri ni, kepala Luhur Bendul, dia terima bulat-bulat. Ini jadinya Mujassimah. Ini jadi Mu'tazilah. Mujassimah kata apa? Tiap-tiap yang berarah mesti, tiap-tiap yang dilihat mestilah berarah. Tuhan berarah lah. Dihukum. Ni panca indera ni, mata ni, aku tak pernah jumpa lagi sesuatu yang ada tapi tak berarah, mesti berarah. Betul, itu hukum mata. Matanya hukuman. Lalu maklumat ini sampai kepada akal. Akalnya tadi tak mesyuarat. Dia tidak ada nazar. Dia terima bulat apa yang pegawai cakap tadi. Lalu dia buat keputusan, tiap-tiap yang dilihat pastilah berarah. Keputusan tadi macam mana? Semata-mata diberitahu oleh panca indera aku melihat tadi. Jelas, tu akal dia. Lalu mereka dihukumkan bahawasanya Tuhan itu dilihat, maka Tuhan itu berarah. Jelas itu. Sebaliknya Mu'tazilah macam tu juga. Tiap-tiap berarah, tiap-tiap yang dilihat itu berarah. Tuhan itu tiap-tiap yang berarah itu, tiap-tiap yang dilihat itu berarah. Tuhan itu mustahil berarah, maka Tuhan itu mustahil dilihat. Bermakna dia juga terkesan dengan panca indera. Itu akal kita. Namun akal yang nazar, dia bukan semata-mata ambil daripada panca indera. Dia tapis panca indera. Bila dia tapis, panca indera pertama maklumatnya bagian, panca indera maklumatnya bagian, panca indera ketiga maklumatnya bagian, panca indera keempat maklumatnya bagian. Maka dia yang menilai. Kangkung. Lalu dia kata, walaupun panca indera pertama melihat bulan sebelah KLCC, kecil je bulan, KLCC tu lebih besar. Betul panca indera? Sekali lihat, panca indera pertama tu hukum dia apa dia? Bulan lebih kecil daripada KLCC. Namun apabila dia berada di mana? Lebih jauh lagi. Nampak? KLCC kecil, bulan lebih besar. Itu panca indera yang keberapa dah tak tahu tu. Nampak tu? Jadi akal tu yang menyusun. Barulah akal membuat keputusan. Jadinya ala kulli hal, akal tadi bergantung dengan panca indera. Lalunya Tuhan tak pernah dilihat oleh panca indera. Tidak ada sesuatu pun dengan Tuhan. Bila tidak ada sesuatu pun dengan Tuhan, yang kita lihat semuanya ini adalah bukan Tuhan. Dan yang terkhayal dalam minda kita ialah apa yang diberikan oleh panca indera. Berarti kalau terfikirnya sesuatu dalam pemikiran kita mengenai Tuhan, maka itulah alam-alam, itulah makhluk. Kerana yang dalam minda kita ini semuanya yang diberikan oleh apa dia? Oleh panca indera. Itu je kesimpulan dia. Faham itu? Contoh macam naga. Naga ada tak pada realiti? Tak ada. Tapi naga itu sebenarnya diberikan oleh panca indera. Apa itu? Kepala apa dia? Ular. Kepala apa? Singa. Badan ular. Kaki singa. Ekor tu. Itu yang diberikan oleh panca indera, digabung-gabungkan. Itu dinamakan sebagai ada dalam minda khayalan. Tetap ada ciri-ciri di luar. Itulah sama dengan makhluk. Jadi apa yang tergambar dalam minda kita, itu bukanlah ketuhanan. Dan tak tergambar, itulah ketuhanan. Tak terkampung oleh pemikiran kita. Hanya dilihat dengan syuhud hati. Macam mana? Tak ada cerita lah. Benda tak boleh nak dihuraikan. Tak ada contoh.
Sikit lagi tuan-tuan, dah mula dah. Ni bukan apa, dah kuang minyak tuan isi minyak sebentar lagi. Dia dah kata servis lah. Sikit-sikit je. Maka inilah kita tolak demikian itu dan tidak tahu zat Allah melainkan Allah. Tidak tahu akan Allah melainkan Allah dan lemah daripada mendapat itulah pendapat. Al-ajizu anil idraki, idrak itulah sebenarnya kita dah faham dah mengenai ketuhanan. Dalil mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Kalau menyerupai Allah Ta'ala dengan baharu, tentu Allah baharu pula. Dan baharu Allah mustahil. Kerana Allah telah tetap sedia dengan dalil yang telah lalu, maka tetap Allah tidak menyerupai akan yang baru. Dan mustahil lawannya itulah menyerupai Allah Ta'ala akan yang baru. Ini dalil mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Peringatan apabila datang Quran. Ini kemudian. Jadi mukhalafatu ta'ala lil hawadis, menyalahi Allah Ta'ala dengan yang baru. Dalilnya, kalau Tuhan itu adanya nazir, ada bandingan, maka bukanlah Tuhan itu tunggal, maka tidaklah Tuhan itu khususiyah, sedangkan Tuhan itu adalah khususiyah. Kalau Tuhan itu menyerupai dengan baharu, maka samalah hakikat Tuhan dengan segala yang baharu tersebut. Maka perkara yang itu mustahil. Kita sambung lagi lepas pada ini. Bukan kata tuan-tuan, saya dah letih ni. Nak kena isi minyak lepas ni. InsyaAllah segala yang benar itu datang daripada Allah Ta'ala. Segala kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Betul waktu rehat sekarang kan? Betul kan waktu rehat? 2.5 sampai berapa? Sampai pukul 2 kan? 2.5 sampai boleh? Ajar pukul 2 kita mula balik. Kita rehat 2.5 dah nampak tu dah letih. Nak balik nak masak-masak untuk suami tu. Jadi saya pun nak tengok anak bini dia tu dia check out, check in check out yang kita tengok kan. Jadi segala mana itu datang pada Allah Ta'ala. Kita sambung kan selepas daripada ini pukul 2 sehingga pukul 4 kalau tak silap saya 4 pendek masa rasanya. Jadi segala mana itu datang pada Allah Ta'ala, segala kekurangan daripada tadi. Saya akhir bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma jalla man ajalla marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqan ma'suma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.